Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Arif Unexpected Channel. Okey, hari ni Arif nak masak ekor asam pedas. Okey, ekor asam pedas ni first kali Arif makan dekat rumah Nek Ngah. Rasa dia ekor dia lemak-lemak, ekor dia ya Allah memang sedap sangat-sangat. Lepas tu itu adalah pertama kali Arif makan ekor. Selama ni Arif tak pernah makan ekor langsung. Okey, itu adalah resipi ekor pertamanya Arif makan sup ekor ke sup apa ke, tak pernah Arif makan sebelum ni. Okey, Arif nak bagi tahu bahan-bahan dia. Memang senang sangat-sangat sebab bahan-bahan yang Arif akan buat ni 90% ada dalam peta ais anda semua. Okey. Dan nak buat ni pun sangat senang. Okey, Arif tunjuk bahan-bahan dia. Ini adalah bawang putih, bawang merah halia, minyak masak. Ini adalah cili kering dah dikisar halus. Ini air rebusan ekor. Okey, dia ada lemak-lemak sikit. Dan serai 5 batang diketuk, lengkuas, daun 5 purut, gula, garam, air asam, dan ini adalah buah keras dah ditumbuk halus. Dan ini adalah ekor lembu. Itu saja bahan-bahannya. Okey ya, sekarang Arif panaskan minyak dulu ya. Okey. Sebab kita nak tumis. Okey, kalau kita tahu selalu masakan Melayu ni banyak kita guna bawang putih, bawang merah halia. Okey, kadang-kadang kita blender tu kan ya. Kita terlebih air. Lepas tu kita nak kena tunggu time masak tu lama pula tu. Time nak masak kita kena tunggu lama sebab air terlebih. Dan kena blender kurang sikit air sebab kita nak elakkan dia masak terlalu lama kan. So jadi lagi satu Arif cakap, ekor ni juga Arif rebus siap dengan pressure cooker. Lepas tu air dia pula kita jangan buang, kita nak campur sekali dengan ni semua. Time kita masak nanti bagi dia basah-basah sikit. Tapi dalam masa yang sama dia akan kering sedikit. Dia tak macam berkuah. Dan juga ada nak cakap lengkuas kita ketuk. Okey, daun 5 purut ni juga nanti kita akan buang dia punya tengah ni, nak elakkan dia jadi pahit. Dan cili kering. Cili kering kalau boleh blender siap-siap awal-awal letak dalam jar ke apa ke. Time bulan apa? Bulan-bulan waktu kita cuti hujung-hujung bulan tu boleh kita masak. Okey, dan bawang-bawang putih, bawang merah halia ni juga kita pun boleh juga blender siap-siap letak dalam jar. Bila hari cuti kita nak guna, just pakai bubuh je dalam periuk. Okey, jadi macam tu lah. Okey, sekarang minyak dah panas. Arif nak masukkan ini adalah bawang putih, bawang merah dan halia. Arif dah blender halus. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kacau dia. Bagi dia naik aroma. Tumis sekejap pun dah naik aroma. Okey, selepas tu Arif masukkan cili kering yang Arif dah kisar halus. Ikutlah sukatan. Kalau rasa nak pedas, bubur lebih. Kalau tak nak pedas, sikit pun tak apa. Okey, kacau dia, bagi dia sebati semua dengan bahan yang kita dah blender tadi. Okey, sementara tu Arif nak bagi tahu, kalau serai kan nak bagi tahan lama, just cuma potong dia punya atas ni. Okey, buang dia punya kulit-kulit yang dah nampak busuk-busuk tu, dah nampak tak elok, and then letak dalam jar, isi air, kemudian letak saja dalam peti ais. Tapi janganlah beku pula. Kan nanti susahlah kita nak keluarkan nanti. Lepas tu bila tiap-tiap kali kita dah guna tu nanti, kita cuma perlu tukar balik air tu, buang air lama, gantikan dengan air baru sahaja. Samalah juga dengan ini, lengkuas ni juga. Lengkuas ni kita buang kulit siap-siap. Lepas tu kita potong kecil-kecil, kita letak dalam jar. And then bila kita nak guna nanti, just bawa keluar, guna je. Okey. Macam paste ni juga pun macam tu lah juga. Kalau hari cuti, hari Ahad semua ni kan, tak ada masa, kita rasa nak masak cepat-cepat, lepas tu nak keluar, nak pergi beli barang-barang, beli barang dapur semua. Tapi nak jugalah makan kat rumah. Jadi blender siap-siap, kopek bawang siap-siap time hari cuti tu. Okey, lepas dah hari cuti tu kita dah kopek siap-siap semua, kita blend, kita buat paste. Ini pun kita boleh buat paste siap-siap, letak dalam freezer ataupun letak dekat tempat yang tak beku. Bila rasa kita nak, boleh masak ekor ni. Okey, ekor ni juga tak semestinya nak pakai ekor, boleh pakai daging, boleh pakai ayam. Okey, itulah. Okey, dan ekor ni juga Arif rebus dalam pressure cooker selama 45 minit. Kalau kita main masuk macam tu je, dia liat. Okey. Kalau dah tengok ni, dia dah masak dah. Arif rebus dalam 45 minit. Okey, sementara tu Arif kacau dulu cili ni bagi dia masak. Kalau makan cili mentah tak sedap pula. Rasa tak sedap.
Sakit perut nanti. Okey, ini adalah air rebusan. Tengok ni, kalau boleh tengok ada lemak-lemak dekat atas ni. Lemak-lemak ni yang jadi sedap kita punya ekor asam pedas. Perlahan sikit api. Okey, resepi ni sebenarnya Arif dapat daripada Nek Ngah Arif, nenek saudara Arif yang berada di Kuala Lumpur. Okey, Arif stay rumah Nek Ngah selama setahun. Okey, waktu tu first kali Arif makan ekor asam pedas. Okey, waktu tu Arif tak tahu lagi ekor asam pedas tu lagi macam mana. Arif ingat kan macam berkuah. Rupanya dia kering-kering macam rendang. Okey, waktu tu Nek Ngah hidangkan tu. Arif makan, Arif ingat kan makanan ni macam eksotik sikit lah. Rupa bila dah cuba tu sebenarnya memang sedap sangat-sangat. Dia punya rasa tu, lemak-lemak dia tu. Sampai chef hotel 5 bintang di KL pun minta resipi ni. Jadi insyaAllah hari ni Arif akan sharekan resipi-resipi dan cara buat ekor asam pedas ni. Tak susah pun sebab 80% bahan-bahan yang ada dekat atas meja ni ada dalam peta ais anda. Cuma ekor je lah kena beli. Okey, ekor yang Arif pakai ni Arif beli dekat pasar. Kena booking dulu. Kalau tak booking memang tak akan dapat ekor ni. Boleh lah pakai kalau nak pakai yang jenis frozen, tapi dia tak fresh lah sikit. Okey. Okey, kita masak dulu cili ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini minyak pun dia dah naik dah minyak ni. Okey, sekarang ni Arif akan bubuh air asam jawa. Anggaran. Kalau rasa tak cukup garam kita tambah lagi. Okey, Arif bubuh 3 sudu dulu. Arif bubuh gula. Gula dan garam secukup rasa. Okey, selepas tu Arif bubuh buah keras. Buah keras ni adalah bertujuan untuk bagi pekat sikit kita punya ni asam pedas ni. Okey. Bagi sebati kejap. Okey, sekarang Arif bubuh serai 5 batang yang dah diketuk. Lengkuas yang dah diketuk. Dan ini daun limau purut. Kita buang tengah ni, koyak je. Sebab nak mengelakkan dia pahit. Okey. Buang je. Tak susah pun. Koyak-koyak je. Ada guna dalam 3 helai. Okey. Okey, selepas tu kita gaul dulu. Dan Arif bubuhkan sedikit air rebusan ekor tadi. Okey. Sekarang kita kuatkan api. Bagi dia sebati sekejap dengan serai, dengan lengkuas, dengan daun limau purut Arif bubuh tadi. Okey. Kita masak dalam masa lebih kurang 5 ke 10 minit lagi. Kemudian Arif akan bubuh ekor ni dan sedia untuk dihidang. Okey, Arif dah kecil sikit api, masak lagi 5 minit macam tu. Okey. Okey, Arif nak bagi tahu setengah orang kata, okey, ikut resipi buku lah, ikut resipi YouTube lah, tak menjadilah, tak apalah. Sebenarnya kalau kita tengok balik, kita kena ikut daripada step yang pertama sampai akhir. Kalau kata kena tuang minyak, kita tuang minyak. Kalau kata tumis rempah, kita tumis rempah. Kalau kata tumis cili dulu, tumis cili dulu. Kalau masak daging tu dulu, masak daging tu dulu. Okey, kita kena listkan dulu, kita kena fahamkan dulu, kita kena tengok betul-betul, baru kita boleh ikut. Bukan main bukan kata dah siap bahan-bahan ni semua, tahu buat-buat tak jadi, lepas tu stres. Kita kena betul-betul planning, kita kena betul-betul ikut cara resipi tu, baru menjadi, insya-Allah. Okey, Arif rasa Arif dah boleh masukkan ekor. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan risau, Arif dah bawa nasi. Sekejap lagi kita test dengan nasi. Memang dia kering-kering sedikit. Okey, bila kita dah masuk ekor ni, Arif akan perlahankan sedikit api untuk bagi dia cair lemak dia, lemak-lemak. Tengok, kalau kita boleh tengok lemak-lemak dia. Ya Allah, inilah yang sedap tu. Arif rasa kemungkinan mungkin dalam 50% ke 60% kita selalu makan sup ekor saja kan. Mungkin adalah resipi-resipi lain, tapi tak pernah lagi try resipi semudah ni. Sebab kalau tengok balik yang Arif cakap tadi,
memang 90% bahan-bahan yang ada guna ni ada dalam peta ais. Macam bawang putih, bawang merah, halia, serai, lengkuas, garam, gula, cili kan. Cuma ekor je lah tak ada, kita kena pergi beli. Kalau nak pakai ekor frozen pun boleh. Kalau terbaik lagi kita beli dekat pasar tu. Kalau main pergi macam tu je memang tak ada lah. Selalu orang dah booking. Kita kena call siap-siap dulu. Okay, kalau penonton semua dah tengok Arif masak tadi, sekarang dah siap. Okay. Tengok ni. Tengok lemak dia. Okay, kita tutup api. Kita cedok ekor ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak buat pun memang senang sangat-sangat. Sebab macam ada kata tadi, 90% bahan-bahan yang Arif guna ni tadi ada dalam peta ais kita. Dan rasa asam pedas ni juga, dia rasa masam-masam, manis, pedas. Pedas tu yang penting. Pedas tu yang penting. Tapi kalau rasa tak makan pedas tu, bolehlah kurangkan sikit cili kering tu. Okey. Ikut selera masing-masing. Macam rendang, macam asam pedas yang Arif buat ni pula memang lain daripada lain. Tak ada daun kantan, tak ada daun kesum, tak ada kuah pula tu. Dah macam rendang. Dia ikut masing-masing punya resepi. Jadi resepi Arif macam ni lah. Resepi nenek saudara Arif, Nek Ngah. Macam ni lah resepi yang dia ajarkan dekat Arif. Mungkin orang lain ada kuah kan, pakai macam-macam lagi lah. Lain negeri, lain keluarga, lain orang, lain resepi dan lain cara masakan. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Ekor asam pedas resepi Nek Ngah dah pun siap. Okey, apa-apa pun jom kita cuba makan dulu ya. Kita rasa macam mana rasa dia dan kita akan makan dengan nasi. Dan jangan risau, dia punya bahan-bahan, cara masak dia Arif akan letak dekat description bawah. Okey. Alhamdulillah, ekor asam pedas resepi Nek Ngah dah pun siap. Okey, macam Arif kata tadi, memang simple sangat-sangat. Apa yang kita perlu ada serai, ada cili kering, kita dah siap kisar, ada halia, bawang putih, bawang merah dah siap kisar. Lepas tu air asam jawa. Okey, bahan-bahan tu semua 80% kita dekat rumah ada dalam fridge. Dan kalau kata kita busy, kita boleh buat paste dia. Ataupun kalau kita nak potong kopek bawang siap-siap hari cuti tu, kita boleh buat siap-siap. Lepas tu kalau rasa ada menu apa-apa selain daripada ekor ke, kita boleh juga pakai ayam, boleh juga pakai daging, apa-apa yang anda ada dalam peta ais. Jadi ini adalah resepi ekor asam pedas Nek Ngah, resepi ekor asam pedas resepi Nek Ngah. Okey. Dan resepi ni juga chef daripada hotel 5 bintang juga minta resepi ni daripada Nek Ngah. Masya Allah. Kalau macam tu, jom kita cuba macam mana rasa dia. Okey, ada nak bagi tahu rasa dia. Okey, ada rasa masam, ada rasa pedas. Itu rasa ekor asam pedas resepi Nek Ngah. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Memang cukup garam, cukup manis, cukup air asam dan cukup pedas. Sepatutnya kalau Arif takkan boleh makan dengan nasi. Memang takkan dan makan dengan nasi. Memang rata-rata macam ni je. Okay, untuk pengetahuan penonton semua, ekor ni Arif dah siap rebus dalam pressure cooker selama 45 minit. Okay, Arif tak pakai periuk biasa rebus sebab itu akan mengambil masa lebih daripada sejam atau ke 2 jam. Okay, kalau kita pakai pressure cooker ni cuma ambil masa dalam 45 minit ke 40 minit sahaja. Okay, dengan menggunakan api kuat, kita rebus dalam tu, and then kita tapiskan dia, and then sedia untuk kita masak. Bila kita dah siap masak dia punya rempah dia tersebut. Okay, kalau anda boleh tengok, ni lemak dia sangat lembut, sangat best. Kalau siapa pencinta tulang lembu, ini adalah resepi yang sangat terbaik. Memang senang sangat-sangat. Less than 20 minit kita boleh siap dan kita boleh hidang dekat family, dekat kawan-kawan. Okay, Alhamdulillah, kita dah siap pun masak resepi ekor asam pedas resepi Nek Ngah. Okay, kalau anda boleh tengok balik video
nyari masak tadi memang senang sangat-sangat. 80% resepi nyari masak tu, bahan-bahan yang Arif guna dalam resepi tu ada dalam fridge kita, macam serai, lengkuas, cili kering, bawang putih, bawang merah halia dan sebagainya yang macam Arif cakap tadi. Dan memang senang sangat-sangat. Kalau anda nak masak tu, kalau kata leceh sangat, hari Minggu, hari cuti sebelum nak pergi jalan-jalan tu, pagi-pagi tu kita boleh bersiang siap-siap bawang, kita kopek, kita blend siap-siap, kita bubur dalam bekas, kita bubur dalam jar, and then hari cuti tu ada free sikit, kita masak je. Okay, paste tu, and then kita bubur. Nak guna ekor boleh, nak guna daging boleh, nak guna ayam pun boleh resepi tu. Okay, cuma kita kena pastikan gula, garam, air asam tu semua kita cukup, balance kan. Okay, dan Arif nak bagi tahu, kalau kita masak mengikut tips-tips yang ada dalam YouTube ni sebenarnya, ataupun dalam buku-buku masakan, kita kena faham betul-betul cara masakan dia. Kita kena tengok dia punya bahan-bahan dia, kita kena siapkan semua atas meja. Bukan macam kita kena letak ayam, lepas tu letak bawang putih, bawang merah, lepas tu sekejap lagi kita lari pula pergi dekat dalam letak ais, ambil pula air asam, lepas tu tak cukup lagi, terlupa ambil tomato pula. Kalau boleh jangan macam tu. Okay, kita prepare siap bahan-bahan, kita tengok kalau first kali kita tumis rempah, kita tumis rempah. Kalau kata tumis kita masuk ayam dulu, kita masuk ayam. Okay, kita ikut step by step. Dan kalau kita tengok kadang-kadang santan ada setengah menu kita bubur awal, kadang-kadang setengah menu dah nak siap tu baru kita bubur. Itu kita kena jaga betul-betul. Kadang-kadang benda sikit rasa tu akan lari tanpa kita perasan dengan cara kita masak. Dan kalau kita tengok balik, setiap masakan yang kita masak ni berlainan. Kadang-kadang mengikut negeri, ada negeri Perak, negeri Pahang, negeri Kelantan, lain-lain dia punya rasa. Ada yang pedas, ada yang manis, okay? Ada yang biasa-biasa, ada yang orang kata lain daripada lain. Dan ada juga resepi daripada keluarga-keluarga kita. Macam Arif banyak menggunakan resepi daripada keluarga-keluarga Arif, dan resepi daripada tok nenek zaman dulu lah. Waktu dulu tu. Okey, apa pun Arif ucapkan terima kasih banyak-banyak sudi tonton video Arif. Kali ini Arif masak ekor asam pedas resepi Nek Ngah. Alhamdulillah, terima kasih Nek Ngah banyak-banyak sudi ajar Arif, dan sedap sangat, dan anda kena cuba resepi ni. Assalamualaikum.